Dia faham agama, macam mana Allah bagi dia faham agama? Iaitu dengan Allah memudahkan dia untuk memahami agama. Yang dimaksudkan Allah memudahkan dia untuk memahami agama, iaitu Allah memudahkan dia untuk datang ke majlis ilmu. Itu dalilnya. Jadi alhamdulillah, ini Allah pilih kita untuk hadir majlis ilmu. Maka wajib ke atas kita untuk bersyukur di atas nikmat ini yang tak semua orang dapat. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita sambung bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah pada hadis yang ke 260 Rasulullah Muhammad 278 insya-Allah. Kita separuh kitab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat berkaitan dengan kitab ini insya-Allah. Ini separuh kitab ini insya-Allah akhir habis kitab kita buat insya-Allah. Bukan mungkin yang lain, bukan yang kelas. Jadi insya-Allah. Baik, kita teruskan iaitu qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. Satu hari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa salaitu lailatan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sembahyang malam bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam tu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berdiri dengan lama. Maksud Nabi sembahyang tak berdiri lama sangat. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu. Tidak turun-turun, Nabi tak turun-turun rukuk. Sehingga aku, dia kata kat sini, hamam tu, aku telah pun dalam hatiku ni dah set, dah plan untuk apa? Bi'amri su'. Aku telah plan untuk sesuatu yang buruk. Aku sampaikan aku terasa untuk membuat suatu amalan bi'amri su'. Dia kata apa? Qala hamam tu, iaitu perkara buruk tersebut adalah aku bercadang untuk an-aq'uda, untuk duduk wa ada'an Nabi, untuk tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia kata sendiri? Sebab lama sangat. Tapi cuba tengok hadis ni, dia tinggal ke tidak? Dia tidak tinggal. Dia kata dia dah ada perasaan untuk tinggal Nabi, tapi tak tinggal juga. Tetap sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Para sahabat bukan dia buat lagi. Maksudnya kalau dia buat perkara tersebut, itu adalah perkara yang buruk, iaitu meninggalkan Nabi. Sekarang ni bukan buat lagi, dia hanya ada rasa untuk tinggalkan Nabi. Itu pun dah dikatakan perbuatan buruk. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang lama sungguh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang lama, bukan kata kita kena sembahyang lama. Cuma kita kena fikir sini masalah. Nabi boleh beribadah terlalu lama, takkan kita boleh tak ibadah sekejap je. Sembahyang kadang-kadang 5 minit, 6 minit pun tak mampu. Sembahyang jemaah pun kadang-kadang tak mampu. Padahal bukan lama sangat pun sembahyang jemaah. Tapi ni Nabi SAW sendiri pun sembahyang lama. Kalau Nabi sebagai seseorang yang sudah maksum, yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun beribadah terlalu hebat, pun ibadah sampai bengkak kaki, menjadikan pula kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat kat sini Nabi sembahyang malam, sembahyang malam, sembahyang sunat. Saya dah sebut sebelum ni, kalau sembahyang fardu tengok ke keadaan. Jadi kalau kita imam tengok keadaan. Kalau ustaz tak sesuai baca panjang, tengok baca panjang. Tapi eloknya tengok baca panjang lah sembahyang jemaah. Sebab apa tadi baca panjang? Sebab bermacam-macam kalangan manusia. Yang tua, ada yang muda. Imam pula baca surah Yasin. Kat pertama. Kat kedua imam baca surah Dukhan. Bila sama betul orang main puas itu. Tak ada dan tu. Belakang ni malam kedua tinggal kursi dia dengan imam untuk wilayah. Pekat tarikh ni. Ini yang buat saya. Main sunat tak pas main seorang. Baca lah satu kena khatam Quran sekali pun. Nanti saya sebelum sebut saya nak Osman sembahyang 1 rakaat 30 minit.
buat. Bukan maksudnya kena baca 20 juzuk sekali. Dengar lah kita pun. Ni lagi yang tak lancar pula dengar nak meja. Ambil diri sama dulu. Apa kan? Cari respect dekat sembahyang. Tak nak baca. Baik. Jadi itu hadis yang pertama. Kemudian disebutkan hadis yang kedua. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah qama fa qara'a wa huwa qa'imun thumma raka'a wa sajada thumma nasaba sana'a fi ar-rak'ah ats-tsaniyah mithla dhalik. Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah cerita bahawa Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Nabi sembahyang dalam keadaan duduk, yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalisun. Nabi baca dalam sembahyang dan Nabi waktu itu duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayat. Kemudian bila Nabi dah sembahyang dalam keadaan duduk tu, ayat yang Nabi baca tu tinggal lagi lebih kurang baki dalam 30 ataupun 40 ayat, Nabi akan bangun. Nabi akan bangun, fa qara'a wa huwa qa'imun. Nabi akan bangun sambung sikit lagi dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi rukuk, kemudian Nabi sujud, dan kemudian pada rakaat yang kedua Nabi buat benda yang sama, iaitu start sembahyang baca Fatihah, baca Quran sikit dalam keadaan duduk. Lepas tu dah dekat-dekat Nabi 30-40 ayat bangun diri semula. Kemudian Nabi rukuk macam biasa. Ni faham dah kaedah dia tak? Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Ikut dia sembahyang tarawih nanti bulan puasa, kalau sembahyang penat-penat duduklah. Sebab dia sembahyang sunat. Dia yang wajib dia ni, kalau enggak sembahyang Sayyidina Muhammad dalam sembahyang fardu. Kita Safiinatul Adah masyhur. Kita fiqh disebutkan apa? Mestilah dalam keadaan anda kun qa'iman fil fardhi, iaitu mestilah dalam keadaan berdiri ketika sembahyang fardu. Pas sembahyang lain tak apa. Main duduk tak apa. Walaupun tak sakit kaki. Walaupun tak sakit kaki, lima kaki, masalah duduk, tak ada masalah. Sebab dia sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu kena berdiri. Melainkan ada benda-benda yang mahal, sakit lutut dan sebagainya. Ni ada orang sakit gigi sembahyang duduk, aku pelik. Sakit gigi lah, gigi sakit. Sembahyang baring. Sembahyang diri lah. Tekuk dengan bantai kat bingkai tu senang. Aku makan main nazar tu yang ramai. Baik, jadi boleh macam ni? Boleh. Kita dengan kelanggan kalau imam tu pakai panjang sangat ke apa, sembahyang sunat, sembahyang tarawih. Saya beri contoh sembahyang tarawih. Sembahyang tahajud saya tak beri contoh sebab semua orang buat 2 rakaat, dia tahu. Ada lebih buat. Kalau ada siapa yang buat 1 rakaat kat sini? Ada, insya-Allah akan baik, insya-Allah. Ni sembahyang tarawih selalunya yang orang penat, sembahyang 20 rakaat, 8 rakaat, imam baca panjang dan sebagainya. Boleh. Sediakan kursi. 8 rakaat tu sembahyang diri macam biasa. Dah masuk 10 tu, 10, 12, 14 tu duduk atas kursi. Walaupun kita tak sakit kaki, cuma lenggah sikit, kita kata duduklah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni Nabi SAW pun buat. Dan habis-habis tu baru Nabi bangun diri balik. Ni dalam sembahyang sunat, bukan dalam sembahyang fardu. Saya dulu rajin buat ke ni, kalau kat masjid-masjid sembahyang tarawih. Bukan saya jadi imam, saya jadi makmum. Untuk imam tu dah tinggal 30-40 baru saya masuk. Kita kadang-kadang orang waktu imam baca panjang. Panjang, kita dah tahu etik dia macam mana. Kita dah tahu imam ni sembahyang tarawih dia akan baca semuka. Dah tahu dah semuka. Kita pun belakang dengan Quran. Kalau nak semuka tu lagi 2 baris tutup, masuk. Nampak? Lihat tu. Jangan buat kat sini kan. Itu panggil budak nakal saja. Bukan saya suruh buat, salah faham lah. Baik, kita teruskan lagi. Yang seterusnya disebutkan daripada Aisyah dan Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwuhi. Ditanyakan kepada Sayyidina Aisyah tentang solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, faqalat kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Nabi sembahyang malam, sembahyang yang panjang dalam keadaan diri. Kadang-kadang Nabi sembahyang malam dalam keadaan duduk. Tapi kalau Nabi sembahyang dalam keadaan diri, Nabi rukuk dan sujud macam orang diri. Maksudnya macam mana? Bukanlah diri tu rukuk dipayahlah kan.
Maksudnya semayang rukuk dan sujud macam orang diri biasa. Rukuk biasa, sujud biasa. Tapi kalau Nabi semayang duduk, Nabi akan rukuk dan sujud macam mana orang semayang atas kursi lah. Maksudnya kalau Nabi semayang duduk, kalau semayang duduk, rukuk, sujud lain. Tidak sama. Jadi faham kan? Maksudnya di situ. Jadi Nabi kalau Nabi semayang diri, Nabi akan rukuk dan sujud sama macam orang diri. Tapi kalau Nabi semayang duduk, Nabi akan rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Sama aja. Bukan ketika duduk tu baru pula diri nak rukuk jauh biasa tidak. Baik, Ustaz ada sinafas, ada sinafas. Maksud kita kalau kita sakit kaki kat sini ada sakit dan memang semayang main duduk yang tak boleh rukuk dan sujud, syarat dia yang ramai orang salah faham, bila dia semayang banyak dia terus tak duduk, kena salah faham. Dia mesti kena berdiri dulu. Dalam mereka kita kena berdiri dulu, lepas tu nak rukuk dan baru duduk. Paling kurang kita tak kurang untuk ihram dalam keadaan duduk. Kemudian duduklah kalau tak berdiri. Ni tak, kadang-kadang yang angkat kaki tu sudut awal. Dia senang. Padahal boleh berdiri. Ini faham ke situ, itu juga salah faham ke situ. Baik. Terus lagi, Rasulullah Sayyidina Muhammad disebutkan daripada Al-Hafsah, Zaujin Nabi SAW, ditanyakan daripada Sayyidatina Hafsah. Siapa Sayyidatina Hafsah? Anak pada Sayyidina Umar, isteri pada Nabi SAW. Qalat kana Rasulullah SAW yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bi surati wa yadhkuru hatta yakuna atwal minha. Nabi SAW semayang dalam keadaan duduk, kemudian Nabi SAW baca surah secara wa yurattiluha tartil, secara tartil. Nabi akan baca satu persatu lambat-lambat hatta takunu atwal minha, sehinggalah surah yang pendek itu lebih panjang daripada surah yang lebih panjang daripadanya. Baik, Allah masya ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis ni nak ceritakan utamanya fokus dekat semayang Nabi SAW. Nabi akan baca surah yang pendek tetapi dalam keadaan tertib, sehingga kadang rasa macam surah itu lagi panjang daripada surah yang panjang. Contohnya surah yang kita ambil surah Kuliah dengan Wadha, panjang Wadha lagi. Kuliah pendek lagi daripada Wadha, tapi disebabkan baca kuliah itu dalam keadaan lambat, macam seolah-olah lagi panjang daripada Wadha. Kuliah ayyuhal kafirun. Baca lambat, itu kan nampaknya panjang daripada Wadha. Padahal Wadha lagi panjang. Ini kan baca lambat, ingat dari itu panjang lagi dari apa? Lemau pula. Baca agak sedahan. Kadang-kadang dia ada masjid ni buat 20 rakaat. Baju baju sangat. Sampai tak rasa apa kita kat belakang tu. Laju sangat. Kadang-kadang kita tenang. Tak mau baca. Kalau nak baca panjang, kalau nak baca nak ringkaskan masa, baca yang pendek. Tak perlulah baca yang panjang-panjang tapi laju. Dia macam kita tak rasa apa dia sebanyak. Masalahum kama sallallahu alaihi wasallam lamma dhalahu baca lagu orang kan tak apa siapa. Semua nak cepat dulu nak cepat sujud. Kalau baca satu hadis, baca surah pendek pun, tapi kalau satu persatu pun rasa ketenangan kat situ. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak salah. Baca nak laju, nak kejar 20 rakaat, kadang-kadang situ jadi tak syok kat situ. Kerja 20 rakaat tapi dalam masa yang sama tak jaga dia punya tak tertib dalam sembahyang tersebut. Tak mahu situ. Baik. Teruskan lagi, Ustaz Muhammad akan habiskan bab ini dia. Disebutkan daripada Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akhbaratu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun hatta kana akhir salati wa huwa jalisun. Disebutkan pada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum wafat sehingga Nabi sembahyang dalam keadaan duduk lebih banyak. Ini kelemahan sembahyang malam Nabi. So Nabi sembahyang malam, kadang-kadang Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Banyak Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Kita tak ada masalah kat sini. Di sunat boleh dalam keadaan duduk. Nak bagi tahu kat sini dalil mengatakan boleh sembahyang duduk ya. Kalau sembahyang berdiri dalam keadaan sembahyang fardu kena berdiri lah. Kalau sembahyang sunat ni kalau nak duduk kena duduk. Kalau nak duduk boleh. Tapi kalau nak berdiri afdal. Asal berdiri lah. Tapi kalau kita dalam sembahyang ni kadang-kadang pula, kadang-kadang kita dah boleh duduk ni, maka nak ambil peluang duduk. Sembahyang 2 rakaat je pun. Nabi duduk sebab Nabi sembahyang lama.
Nabi sembahyang dah panjang sangat, Nabi duduk penat. Kita kat 2 rakaat je, Nabi hilang. Kan duduk juga kok, duduk kenapa ni? Sebenarnya Nabi sembahyang duduk tau. Nabi sembahyang duduk 40 rakaat. Kita sembahyang duduk di bawah 2 rakaat. 2 rakaat duduk diri lah. Balok dia saya diri. Kemudian disebutkan juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain qabla az-zuhur. Nabi sembahyang aku sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atain ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Wa raka'atain ba'da al-maghrib fi baitihi. Kemudian aku sembahyang 2 rakaat selepas maghrib di rumah Nabi. Raka'atain ba'da isya fi baitihi, dan aku sembahyang 2 rakaat di rumah selepas isya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini yang maksudnya ada semacam yang sembahyang dekat masjid, dan ada solat yang Nabi sembahyang dekat rumah. Ini sembahyang sunat lah ni, sembahyang sunat. Kalau tengok Nabi sembahyang sunat lepas maghrib dekat rumah dia. Sembahyang sunat isya dekat rumah dia. Jadi ini tak ada masalah lepas ni. Contoh selepas isyak nak kerja balik. Kat sini kita kebiasaan ni sebenarnya. Kita kadang-kadang selepas isyak nak balik cepat, ada hal dan sebagainya. Jadi kita tangguhkan dulu sembahyang isyak, kita balik-balik kat rumah, kita tak ada masalah. Tapi takut tak terbuat, itu sembahyang kat sini sia-sia. Sebab tu sembahyang witir, dia galakkan tu sembahyang selepas ba'dah. Sebab kadang-kadang sembahyang witir kan sembahyang pada sebelum kita lena lah. Kita selalu nak plan kat rumah, nak plan nak tidur, sembahyang witir sebelum kita tidur, itu payah. Ini kebiasaan. Saya tak tahulah kalau kat semua insya-Allah. Tapi nak beritahu itu kebiasaan dia. Dia payah dia plan kat rumah, dia nak buat, dia kat rumah dia jadi terlupa. Sebab kita macam-macam kewajipan kat rumah. Ada benda nak kerja, nak kena buat, makan lagi, makan malam, maksud nak keluar beli barang, kan campur-campur semua nak beli rumah. Dia tiba-tiba buat kat sini, senang. Buat siap-siap. Dia nak buat kat rumah. Macam orang sembilan tarawih, buat 8 je, sama kat rumah. Sama kat rumah, sama zina. Tak pun dah sambung makan, kat usah tak beli je. Tapi kat usah makan sikit kan. Dia nak sambung makan kat rumah. Tak jadi. Dia buat 20 tu. Senang. Buat kat rumah, payah buat kat rumah. Tak lah kalau saya lah, saya buat kat sini, alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau saya pun payah betul. Kalau saya nak habis lebih free. Nak plan 8 buat kat sini, balik-balik buat kat rumah. Tak akan jadi. Alhamdulillah. Wassalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga menunjukkan bahawa haddatsani Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain hina yatba'u al-fajr qala Ayyub wa Umar qala khafifatain, yaitu dikatakan bahawa daripada Hafsah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat apabila terbit fajar, berkata Ayyub, aku menyangka Nafi' berkata 2 rakaat yang ringkas. Di sini apa Kalau rak'atain hina yatba'u al-fajr, ketika mana terbit fajar. Maksudnya kita fahamlah terbit fajar sembahyang 2 rakaat, Nabi sembahyang 2 rakaat, sembahyang yang khafifah, sembahyang 2 rakaat yang ringan. Yang sebelum terbit fajar, waktu tahajud itu yang Nabi sembahyang lama. Yang selepas itu Nabi sembahyang ringan sahaja. Baik. Seterusnya, Nabi sallallahu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hafiztu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku memelihara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 8 rakaat. Ini 8 rakaat sembahyang yang Nabi buat. Sembahyang apa ni? Sembahyang sunat rawatib. Apa dia yang utamanya? Rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Wa rakaatain ba'da maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Rakaatain ba'da isya, dan 2 rakaat selepas isya. Qala Ibnu Umar hadatsani Hafsah bi rakaatain al-ghada wa aku araha min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hafsah beritahu dekat Ibnu Umar, Nabi juga sembahyang 2 rakaat pada pagi, iaitu sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Sebab 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. 2 rakaat qabla subuh. Walam akul araha min Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam akul arahuma min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tak pernah melihat 2 rakaat tersebut Nabi buat. Ibnu Umar kata. Jadi maksud dia apa? Tak nampak Nabi buat, maksud Nabi buat kat rumah. Nabi sembahyang kat rumah 2 rakaat, Nabi datang ke masjid. Rakaatan al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha. Nabi sebut 2 rakaat sebelum subuh itu
Jadi orang yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh ni ada orang yang lain. Sebab dia jaga benda yang lebih baik dari dunia dan isi-isi. Kaya apa? Kaya akhirat lah. Kaya dunia mantap. Kaya dunia orang tak nampak. Ni kaya akhirat ni. Kaya akhirat yang kita tengok betapa banyaknya harta dia. Sebab dia pun terkejut, apa banyak sangat harta ni? Rupanya disebabkan 2 rakaat yang dibuat, yang dijaga sebelum sembahyang waktu subuh. Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Terusnya hadis yang sama juga riwayatkan daripada ditanya pada Aisyah radhiyallahu ta'ala salat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli qabla zuhur rak'atain ba'da rak'atain. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Wa ba'da al-maghrib rak'atain, selepas maghrib pun 2 rakaat. Wa ba'da al-isya rak'atain, 2 rakaat selepas isya. Kemudian qabla al-fajar tintain, iaitu sebelum fajar tintain. Tintain ni 2 rakaat. Tintain kalau tintain ni Arabnya kalimah tintain. Tintain ni 2. Itu yang diceritakan dari seputar Al-Fadhil Ustaz Usam. Dalam ceramah yang kita dekat Arab ada orang pergi yang dia nak orang menawar dengan orang Arab. Apa dia tak minta ke Arab? Bila dia tahu menawar orang Arab, dia minta kurang harga itu dia sebut arba'ah, 4. Bila sebut 4 dia minta kurang. Dia kata minta kurang, dia pun tak tahu macam mana ni. Nak minta kurang dari sikit, dari dengan 3 tak tahu. Lalu dia buat, dia pun fikir balik sembahyang maghrib, solat fardhu maghrib, salatah. Jadi dia pun kata salatah. Dia pak aku bagi salatah. Dia ada 4 jadi 3. Esok dia pergi pula. Bila dia pergi pula, pak aku kata harga yang 3 riyal. Dia nak jadi 2. Buat tak dapat semua lah. Dia pun batal rakaatain. Rakaatain dia kena para tu. Nasib tu para tu faham. Okey, nak minta 2 ni tak faham. Tidak pelik juga para tu minta rakaatain 2 rakaat. Apa benda 2 rakaat? Rupanya 2 tu dia nampak dia ingat 2 masuk rakaatain tu 2. Jadi salah pada situ. Baik. Cintai 2 rakaat sebelum subuh. Ini sembahyang rawatib ni belum ni jaga dan pelihara lah. Benda semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib, selepas isya. Ini yang rawatib yang kita nak kena jaga betul. Adapun lain-lainnya sebelum maghrib, sebelum isya itu pun sunnah. Tapi Nabi kadang-kadang buat, Nabi kadang-kadang tinggal. Bukan dia tak boleh buat. Buat kita lepas azan maghrib itu sebenarnya sunnah, bid'ah kan? Boleh buat, tak ada masalah. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baina kulli adzanin salatun liman syaa. Antara 2 azan, maksudnya di antara azan dan iqamah, boleh sebenarnya sunnah. Liman syaa, bagi sesiapa yang mau. Sayang kita mayang tak ada masalah. Bukan tak haram pun pada waktu itu. Dia faham waktu itu, mayang syarat tauhid boleh jaga. Kalau orang jaga bab ni. Dengan bab sembahyang sunat. Jaga sekejap lah, jaga sikit dalam bab ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sembahyang sunat kita dapat nampung balik catatan kita pada solat-solat fardu tersebut. Baik. Terus lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Ceritakan daripada sami'tu Asim bin Sa'd bin Qamrah yaqulu sa'alna Ali karramallahu wajhahu alaihi salam. Dan yang kami tanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ni kan boleh sebut nama Sayyidina Ali kan? Kita sebut karramallahu wajhahu. Ada sebagian ulama menyebut alaihi salam. Radhiyallahu anhu. Ini kan Syiah dan sebagainya. Dalam ada orang di sana malam. Yang disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Puji Fatimah sikit Syiah. Puji Hasan Hussein sikit Syiah. Ini kerana geram kan? Padahal sekali itu saya kata kita tuan-tuan Imam Hussein. Saya sebut Imam Hussein. Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu wa Imam Ali Zainal Abidin. Saya sebut nama imam-imam ni. Ada orang malah saya tak kenal sebut Rasulullah. Dia kata Ustaz ni macam Syiah ni. Puji-puji Sayyidina Hasan Ali. Saya kata tuan pun baik. Tak balik kasut sudah mula-mula. Syiah pula kita puji Ali dengan Hussein. Itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mana Syiah. Syiah yang bermandang kata mereka itu imam mereka. Sedangkan kalau kita mencintai Ali itu dianggap Syiah, maka kita lebih Syiah daripada Syiah. Sebab kita lebih memahami apa kehendak Sayyidina Ali. Kita lebih memahami apa kehendak Fadil.
kehendak Sayyidina Hasan? Apa kehendak Sayyidina Husain? Apa kehendak Imam Ali Zainal? Apa kehendak para ahli bait Nabi? Mereka sudah pasti mahu kita ini ikut Nabi SAW. Bagaimana tidak puak-puak Syiah boleh mengaku cintakan Ali dalam masa sama mereka menghentak Umar? Sedangkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Bakar dan Sayyidina Osman semua ini sahabat Nabi yang dapat. Jadi mereka yang salah. Dengan mana? Kita ni tak ada masalah. Bila orang sebut tentang Hasan Hussein tu Syiah. Oh ya, Taibah tu Syiah. Itu berapa kali dah orang tanya saya. WhatsApp, Facebook. Tak nak jawab kan? Dia kata dah lah tu. Takkan tak tengok dekat YouTube banyak lagi soal dia jawab. Sebab dia Taibah tu saja pun dia cakap Syiah. Betul kan dengar yang Taibah? Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ayyana Ashtamnade. Itu lagu tu Syiah. Sebab apa? Sebab ada Asia. Ada Hasan Hussein. Saya kena cuba tengok lirik pertama tu. Itu lirik yang ketiga. Lirik yang pertama tu kan Asia Sayyidi ya Abu Bakar. Kan sebut semua. Abu Bakar, boleh sebut Umar, boleh sebut Osman, boleh sebut Mesyah tu mana? Tapi tu orang bila dah apa? Dah nampak kita cintakan Ahlul Bait sikit, dah mula kata Syiah dan sebagainya. Cinta Ahlul Bait itu bukan kita ingat cinta Ahlul Bait itu merupakan daripada tradisi Sunnah wal Jamaah. Sebab mereka itu bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hak kita untuk memuliakan para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah ma yardukum bihi min ni'amih. Nabi sebut, kamu cintakan Allah atas apa yang Allah berikan kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintakan aku kalau kamu cintakan Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau kamu cintakan aku, cintakan saudara-saudaraku, ahli baiti, ahli keluarga. Cinta ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ajaran Syiah. Kita ingat dia bapak ni lah, bapak yang persejahteraan akhir, yang ekstremis ni, dia orang suka tu hatekan benda-benda ni semua. Dan yang apa, bila kita menyayangi ahli bait, kita ini selangkah mendekati Syiah dan sebagainya. Itu semua hanya fitnah-fitnah yang dilebarkan untuk kita membenci ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda ni, bukan zaman kita, dulu zaman dulu lagi. Zaman Imam Muhajir, sebagai orang pindah semua, Ahmad bin Isa, semua pindah daripada kota Basrah ke Iraq sampai ke kota Yaman untuk selamatkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah sirah yang nampak. Jadi insya-Allah, jadi ditanyakan kepada Sayyidina Ali tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innakum la tutiquna dzalik. Maka apa yang disebutkan Sayyidina Ali menyebutkan apa? Kalian innakum la tutiquna dzalik. Kamu takkan mampu untuk buat solat Nabi. Kita kalau ikut solat cara Nabi, kamu takkan mampu buat. Kami berkata apa? Faqulna mimman aqafa dzalik minna shalah. Kemudian kami Sayyidina Asim berkata, sesiapa yang mampu daripada kami, dia akan sembahyang. Sebab tak ada mampu untuk nak buat benda tu. Sebab Nabi punya solat terlalu Nabi punya solat terlalu khusyuk dan sebagainya. Nabi sembahyang bersungguh dan sebagainya, takkan mampu untuk kita buat. Kemudian disebutkan lagi, kana idza kanat asy-syamsu min hunaka hay'atiha min huna 'inda al-'asr shalla rak'atain. Sayyidina Ali menyebutkan apabila matahari itu terbit daripada timur seperti ukurannya daripada barat ketika asar, bagi saya solat 2 rakaat. Ini sembahyang apa ni? Sembahyang duha. Habis sembahyang duha. Apabila ketika matahari terbit daripada timur seperti ukurannya daripada barat ketika zuhur. Itu Nabi sembahyang 14 zuhur, kemudian Nabi akan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Ini juga disebutkan dalam beberapa kitab yang lain. Baginda solat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepasnya 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Dipisahkan antara 2 rakaat dengan salam ke atas para malaikat muqarrabin dan para nabi. Maksud Nabi sembahyang 2 rakaat dan 2 rakaat. Itu yang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi kita pun boleh amalkan benda ni. Dan insya-Allah itu dalam bab sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok macam mana sahabat-sahabat dan ulama-ulama kita cuba untuk mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun takkan ada yang mampu membuat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi, cicit Nabi yang bernama Imam Ali Zainal Abidin,
anak pada Sayyidina Husain, digelar dengan gelaran as-sujud, iaitu orang yang banyak sujud. Sebab apa? Sebab semayang satu malam 1000 rakaat. Satu malam 1000 rakaat semayang sunat. Itu kelebihan orang terdahulu. Mereka terdahulu jaga. Tapi disebutkan ramai orang akan bertanya, macam mana mampu buat benda tu? Macam mana nak semayang 1000 rakaat? Jadi Habib Ali Al-Jufri menyebutkan apa? Kita jangan tahu bagaimana nak buat, kita kena buat dulu. Buat dulu bila sikit. Mulakan dengan 2 rakaat. Mulakan dengan 2 rakaat, maintain, tambah 4 rakaat, maintain, tambah 6 rakaat. InsyaAllah tak akan sampai dah. Jangan tanya, jangan bertanya sampai ke nafas yang terakhir bertanya. Faham sampai ke nafas yang terakhir? Sampai ke mereka meninggal tanya ni. Macam mana dah sampai 10 rakaat? Macam mana? Dia macam mana sampai ke sudah? Tapi tak buat, mula terus lah. Macam mana dia boleh maintain datang semayang subuh di masjid ni? Boleh. Kita dengan orang belajar. Kadang-kadang tak ada. Macam mana dia buat? Macam mana? Dia tanya macam mana sampai kena dulu tak boleh. Tinggalkan macam mana? Tak. Mulakan sikit dengan 2 rakaat. Contoh yang boleh mudah, pelihara semayang duha 2 rakaat. InsyaAllah Allah akan jagalah rezeki yang Allah akan buka dan sebagainya. Cuma orang sekarang ni dia nak nampak benda tu kalau dia buat dapat apa. Tu. Kalau semayang duha dapat apa? Rezeki buah. Kalau semayang ti Allah suka. Tak kata rezeki tak buah lah kita. Tak buah. Okeylah buah je lah. Nampak duha sebab nak nampak ada rezeki je. Nampak kalau main duha boleh kaya kan? Kalau macam orang asal tu jaga rezeki, okey boleh kaya kan? Nampak kaya kan? Orang suka nampak betul. Tak nampak yang Allah bagi tu. Dulu bantu saya bagai bila ada orang post, share benda-benda semayang subuh ada macam ni dia punya dia punya ganjaran dia. Semayang zuhur macam ni dia punya ganjaran dia. Semayang asar ganjaran dia dipermudahkan masalah. Semayang asar murahkan rezeki. Semayang maghrib gini, semayang isyak ni. Dia buat siap tulis lagi lah. Setiap semayang tu ada dia punya kelebihan masing-masing. Jadi kadang-kadang orang yang tak faham yang tu tak kaji ada. Kita memang ada benda orang punya wujud dalam dunia. Dia tengok benda ni, aku rezeki alhamdulillah. Masalah tak ada. Maghrib dah semayang. Sebab aku ada masalah keluarga kan. Kalau semayang maghrib, buku maghrib, semayang ni semua tak khusyuk. Maghrib khusyuk jaga. Sebab apa? Sebab maghrib menyelesaikan masalah. Ini salah faham kan? Salah faham. Jadi ni yang dulu share benda. Aku nak share banyak-banyak benda yang tak sahih. Tu kita risau. Share benda-benda tak sahih dan sebagainya. Jadi hati-hati kadang-kadang dia share, nak tekan share tu fikir-fikir. Kadang-kadang ni zaman sekarang ni kesilapan orang hanya sejak dekat media sosial saja. Dia buka Facebook tekan share, WhatsApp share. Apa benda semua share. Lagi-lagi suat berantai. Tentu suat berantai. Suat berantai tak suat berantai. Siapa yang share dalam masa 20 hari akan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Dan sesiapa yang tak share akan sakit perut dan sebagainya. Dan 50 bisnis dah saya dapat, tak pernah share, akan sakit perut. Ini kadang-kadang orang buat usaha berantai macam tu. Patut mengatakan haram. Tapi ada lagi orang share. Itu yang ada juga orang share lagi. Ustaz, tolong Ustaz. Kita Ustaz share kan. Kalau boleh Ustaz cari 10 orang. Jadi saya tulis lagi lah. Nak share kat 10 orang. Dalam masa 10 minit, dalam masa sehari 2 hari. Kalau tak share sakit. Kalau share yang ayam senang orang ni yang dia tak ngaji ni dia share. Sebab apa? 10 hari dia kaya. Siap petik nama orang dia tak tahan. Oh ni nama Datuk sekian-sekian dah jadi kaya lah. Share. Lepas tu yang seorang pula dekat Perak dah sakit perut dah. Dah meninggal sebab tak share. Allah Ta'ala. Kita main pula nak hadir Allah dalam bab-bab macam ni. Bab sakit. Bab ni semua bukan Allah SWT. Jadi salah faham. Tapi ada juga ulama yang bila ulama tersebut kalau buat macam ni boleh masuk syurga. Itu lain. Kalau itu disebut apa yang Quran sebut. Bang orang salah faham juga. Ustaz ni contohnya satu orang pendakwah ni, ulama ni kata, siapa yang tak buat begini akan masuk neraka. Boleh Ustaz, kucing neraka tengok Ustaz kan? Dia tanya kita balik. Ni kalau kita buat macam ni, insya-Allah syurga tempat kita. Cakap macam syurga tu dia punya. Kata orang tu kawan tu mai habaq apa yang Quran sebut. Quran kata buat amal baik dapat masuk syurga. Lawan oleh Allah masuk ke neraka. Allah sendiri lah. Tapi
kan mimpi daripada pemegang kunci Kaabah. Itu yang masyhur. Sampai sekarang ada share mesej daripada pemegang kunci Kaabah mengatakan bahawa dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Tak apalah kalau dia berjumpa Nabi, tak apalah. Kisah tu kita boleh husnuzon, boleh sangka baik. Mungkin betul mimpi berjumpa Nabi. Nabi pula kata akhir zaman ni dalam mimpi, dalam mesej tu dia bagi tahu akhir zaman ni banyak sangat begini orang buat mungkaran, orang buat maksiat. Kita boleh terima lah benda tu. Memang betul-betul pun zaman sekarang ni banyak buat maksiat. Tapi dalam tu tiba-tiba akhir-akhir dia suruh buat macam tu lah. Sila sebarkan kalau macam ni dan macam ni. Kalau di Facebook pula sekarang ni banyak macam ni. Bila dia keluar satu benda tu, sila share kalau anda sayang Allah. Sila share kalau anda sayang agama anda. Dan betul-betul tekan masa tu, dia tekan tu dan keluar agama Allah, anda dah bersumpah untuk share agama ni. Anda dah bersumpah untuk share agama ni. Kalau anda tak share, maka anda berdosa besar. Saya nak kena tipu bala. Wah, boleh kan dia main dengan kita macam tu kan. Jadi orang sekarang ni suka buat benda-benda pelik. Kita jangan jadi takut benda yang saya buat itu benda tak betul. Dalam bab agama kita boleh mohon taubat. Tapi takut itu benda yang ada kaitan dengan orang lagi dia kerja. Ini contohnya si bulan telah melakukan sedemikian. Share kat sana orang ni ambil, yang pula share kat sana. Itu dalam bab yang umum. Ada satu lagi bab rahsia. Bab rahsia ni macam mana? Yang ni beritahu kat dia, beritahu rahsia je. Cerita kat kau seorang, tak beritahu kat orang lain. Yang ni pula Aku Ayun, dia pergi cerita kat kawan dia. Kawan tu beritahu, tapi jangan cerita kat orang. Aku cerita kat kau seorang. Okey. Yang ni pula pergi cerita kat kawan tu orang. Aku cerita kat orang, dia cerita kat aku. Tapi hanya kat kawan ni. Semua Aku Ayun. Pakai cerita habis, berderet, lalu semua orang tahu. Punca semua tu pergi abang, ni pergi abang. Siapa yang salah yang pertama? Yang orang yang kedua tu. Sebab dia dah beritahu dah yang orang yang ada rahsia tu betul dekat dia dengan beritahu ke orang, simpan tu je lah. Bila susah, dia mulut dia suka bersembang. Betul mulut dia suka bersembang. Dia tak nak benda, dia tak nak benda, dia buat cerita. Ni, hantar dah. Dia pula cerita. Hantar dah tu mesti ada benda salah. Yang hantar dah ni. Dia Imam Surah Al-Johar. Saya buat ni. Kapten kan? Kenapa tak betul lah? Tak tahu lah, dia nak cerita lah kan. Ada orang cerita lah, tapi bukan nak fitnah lah kan. Bukan nak fitnah, bukan nak mengumpat lah kan. Tapi nak habang lah. Habang mengumpat sama lah. Bukan nak mengumpat, tapi nak habang. Mengumpat habang sama lah. Habang belahan. Kalau kita habang benda yang betul, benda buruk, benda yang betul itu mengumpat. Kalau kita habang benda yang tak betul, benda tu buruk, benda tu fitnah. Tu je. Tak ada ni fitnah. Ni apa buat apa ni? Ini mengumpat, tapi mengumpat dalam kebaikan. Mana mazhab mana mengumpat dalam kebaikan? Dia nak abang lah kan. Bukan aku nak kata, bukan nak mengumpat, tapi nak kata lah. Imam tu dia macam tak tahu nak kata, tapi dia macam tak betul ya. Tak betul kat mana? Tapi tak tahu tak betul lah kan. Tu lah. Dia ada nak buat tu benda ni kan, ni abang korang. Okey, apa yang boleh buat? Ni dia buat macam ni semua. Okey. Hari pula main kawan sebelah. Tak tahu tak? Imam. Dia mula cerita. Tu dia menyampaikan cerita. Internet gelap. Yang ni abang korang, Tuhan abang korang. Dengan hadis satu mulut. Kita tahu siapa yang paling dosa. Yang tukang buat banyak mulut. Kalau 10 orang bohong tu tahu, 10 orang dosa dia tahu. Dan Nabi sebut, siapa yang menunjuk ke arah kebaikan, maka pahala bagi orang yang ikut. Siapa yang buruk ke arah kejahatan, semua orang yang buat kejahatan sebab dia dapat dosa. Macam bagi gelaran kan. Ada orang bagi gelaran dekat seseorang. Gelaran yang tak elok. Melekat nama tu semua orang bagi. Dekat orang tersebut. Kita panggil apa nama dia? Mak hitam ke? Betul lah. Panggil mak hitam. Jadi semua orang panggil mak hitam kan. Dan mak hitam juga tak suka orang panggil mak hitam. Jadi tanggung dosa apa? Semua orang tanggung dosa. Yang panggil tu, yang paling dosa orang yang mula-mula buat. Tapi kalau dia suka tak apa lah. Kalau dia suka orang mak hitam. Orang tanya dia, nama apa? Mak hitam. Dia sendiri habakkan mak hitam. Nama Pumat tapi orang panggil mak hitam. Itu lain cerita. Dia ada fitnah, ada benda-benda mengumpat yang dibenarkan. Itu dalam kitab Minhaj pun ada. Dalam Minhaj Abidin pun ada. Diceritakan dalam kitab Nawar pun ada macam mana mengumpat yang dibenarkan. Antara mengumpat yang dibenarkan seorang isteri dengan
Dan ni orang baru dia masuk dalam kampung kita. Kampung kita ni kita dah kenal tak siapa yang orang jahat dalam kampung kita. Contoh dalam kampung kita ni ada orang jahat. Kita dah tahu dah. Jadi baru pindah. Kita nak jaga dia bila dia terkenal dengan orang. Kita habaq dia sesat. Ni nak betul sikit kalau nampak yang naik tu, nak naik motor, nombor plate sekian-sekian. Kau ada macam ni. Ciri-ciri orang ni kita jaga sikit. Sebab dia tu memang suka buat nanya ke orang. Bohong orang pun banyak. Okay. Ngumpat kan? Tapi ngumpat tu jaga. Tak apa, dia benarkan. Dia tu apa? Ngumpat untuk mengenal orang. Ni satu orang. Contohnya kita dah cakap lain dah. Nak kenal orang tu macam mana. Contoh ada nama banyak. Ni nak pergi mana cari siapa ni? Saya nak cari Din. Din mana? Din dalam kampung tu. Dah 5 orang Din. Sudah. Ni yang bagi macam ni. 5 orang Din dalam kampung tu. Din mana? Din ni ke? Din biar berkira ke? Din engineer ke? Mana Din banyak sangat? Kadang-kadang kita tahu ni Din yang kerja dekat Telekom tu. Ada 2 orang Din dekat Telekom. Betulan lah kan? Kadang-kadang ni saya sebut contoh lah. Habis macam mana? Din tu lah. Din yang gigi tak jawab tu. Yang muka bodoh tu. Itu nak berkenal orang tak apa. Tapi sikit-sikit lah. Din yang kepala botak tak apa. Ni tambah kat Din kepala botak. 3 macam bang hidung. Tambah lebih. Sikit-sikit dah. Nak pergi kenal dah lah. Dia nak hak botak pula kan. Orang botak tu orang kenal. Kenal tak? Kalau tak kenal nak bagi lagi. Bagi lagi. Tak benar. Botak tu orang tu kata cerita lagi kita zaman. Bukan ngumpat untuk kenal tu. Itu ngumpat dia semua orang. Baik nak? Baik. Jadi dari bila sini kita boleh tahu macam mana sifat-sifat ibadah Nabi SAW dalam kitab ini. Ceritakan bagaimana cara Nabi SAW semayang. Nabi semayang malam macam mana. Dan dalam hadis Nabi sebut juga kalau Nabi berjemaah, Nabi dengar ada orang juga menangis maka Nabi akan segerakan semayang tersebut. Ini sifat sebagai seorang pemimpin. Nabi memimpin dalam jemaah. Sebab kita sebagai imam sebagai pemimpin dalam semayang. Dalam semayang Nabi imam sebagai pemimpin. Walaupun Sayyidina Muhammad kita semayang, imam tak perlu pandang belakang. Contoh kalau kita nak kawat dan sebagainya, dalam polis dengan sekap, polis kena pandang belakang betul. Dia tengok bila orang tu nak sama barisan dan sebagainya. Tapi imam tak perlu. Disebut Allahu Akbar, semua orang rukuk. Ada orang belakang tu imam. So, imam sebut Allahu Akbar, dia begini. Tak ikut. Tak. Ada. Tak ada dia ikut juga. Itu kelebihan semayang. Imam tak perlu pandang belakang. Dia sebut Allah, imam tak sujud, Allahu Akbar. Tak ada. Imam tak perlu belakang. Orang dah faham sendiri lah. Itu kelebihan semayang. Jadi itu kita main peranan penting. Jadi kita ikut Nabi SAW 100%. Kita tahu kita tak punya kemampuan macam mana. Kita tahu kita banyak dosa. Tapi kita takut sebab Imam Ghazali menyebutkan apa? Iaitu sesungguhnya berat seseorang itu nak melakukan amalan adalah disebabkan banyaknya dosa dia. Jadi kita takut benda ni kadang-kadang. Kalau kita kadang-kadang nak buat amalan itu berat, cek balik dosa kita. Takut benda-benda macam ni. Bila kita berat nak buat amalan itu adalah disebabkan banyaknya dosa kita. Jadi bila kita rasa berat, cuba duduk cek balik dosa apa aku buat ni. Susah betul nak sembahyang tahajud. Susah betul nak sembahyang jemaah. Susah betul nak khusyuk. Susah betul nak zikir. Zikir banyak subhanallah. Saya pun tak ada zikir. Sebab apa? Kadang-kadang sebab banyaknya dosa kita. Kita tak nampak dosa kita, kadang-kadang kita nampak dosa yang besar. Kita nampak dosa besar. Mana tu? Dosa apa buat? Curi dah. Bunuh lagi dah. Tak pernah curi, tak pernah pukul orang. Kita nampak dosa yang besar-besar. Tak nampak dosa-dosa kecil-kecil. Kita sakit tak hati orang dengan mulut kita pun dosa. Kita mengumpat pun dosa. Kalau orang pun dosa. Itu pun dosa. Kadang-kadang sebab itu benda itu buatkan kita dibuat buat amalan. Kita tengok. Jadi kita kadang terasa juga tidak mana-mana ada para ahli ulama menegur. Mereka menegur apa? Kita ni kadang-kadang lebih lama menghadap Facebook, lebih lama menghadap WhatsApp, lebih lama kita menghadap Al-Quran. Al-Quran bagaimana tak nak pegang? Ini kita semua kena ambil iktibar. Baik saya cakap ni, tuan yang mendengarnya semua sama. Kita semua sama ambil iktibar. Kita semua suruh kat sini. Ada ustaz ni kata kita kadang-kadang nak baca Quran 5 minit kita tak mampu. Tapi WhatsApp boleh baca 30 jam. Satu hari Facebook ni untuk pagi sampai ke malam boleh tak ada masalah. Tak rasa bosan. Aku hantar kadang-kadang. Bukan macam kita selupa tu kan. Macam selupa pun dah lama. Kau kat sini amin. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna itu bunyi telefon. Dia berhenti dulu baca Quran. Oh, dua jahat pokok ni. Dia cepat lagi motor orang lepas. Nah, tak tutup. Tak kena balik habis itu. Tak baca. Jadi kita rumah kita cek balik kepada kita kat mana semuanya bila senang kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti mudah kita nak husnul khatimah, nak mendapatkan kalimah la ilaha illallah, akhir mudah nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk bangun saja bangkit saja bersama, terus bangkit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dicintai di dunia ini. Ini Nabi sebut. Cintakan Nabi, bangun dengan Nabi. Cintakan ulama, bangun bersama ulama, bersama dengan para Nabi. Cintakan artis, bangun dengan artis. Jangan tidur. Nanti bila makin-makin tengok Syahrukh sebelah. Jangan tidur. Makin-makin dengan pemain bola kat sebelah. Sebelah tengok pemain bola. Sebab apa? Sebab kita tak cinta kan? Nabi itu cinta, tapi kita tak kuat, tak pure. Cintakan artis, cintakan lebih kuat daripada kita kena ubah. Sama-sama kita ubah dia. Sama-sama. Kita kena semua kena suka, semua kena sama-sama tinggi, semua kena banyak fikir. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi itu saja pengajian kita pada malam ini. Insya-Allah, Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan taufik untuk kita menghantarkan kita ini. Kita dah hadis yang kedua. Dan separuh kitab ada 220. Sebab hadis ni ada 400. Kitab ni ada 400 hadis. Jadi kita cuba habiskan, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita habis kitab ini, bukan habis kadang baca kan, dia habis kadang kita memahami dan kita dapat lebih kenal dengan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja, mudah-mudahan